Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Allahumma arhamna bil Qur'an wanfa'na bil Qur'an ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, saya doakan kita semua berada dalam keadaan rahmat Allah, kita berada dalam kasih sayang Allah, kita sentiasa menginginkan melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perkara yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu kita mengamalkan adab-adab yang mulia dalam kehidupan. Selain daripada kita menjaga akidah, kita menjaga syariat, kita menjaga akhlak. Akhlak itu tak lain dan tak bukan adab tata susila kita hidup di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan, tajuk yang akan kita bincang pada hari ini ialah adab bersama adik-beradik. Adab ini penting sebab kita akan bertemu dengan adik-beradik selalu. Kita akan menggembirakan ibu bapa dengan hubungan keluarga kita, adik-beradik kita apabila mak bapak tengok suasana yang indah ini. Maka tuan-tuan dan puan, ayuh kita sama-sama mendalami, mempelajari adab-adab yang mulia ini menerusi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sekalian, Islam sangat menitik beratkan terhadap adab-adab dalam Islam. Antaranya adab bersama adik-beradik. Kita begitu jaga adab dengan pemimpin, adab ketika di masjid, adab ketika kita baca Quran. Tetapi pernah tak kita terfikir bahawa adab dengan adik-beradik juga perlu diambil perhatian, perlu dipelajari, perlu diaplikasi dan dilakukan bersama dengan keluarga yang lain. Bila ada adab-adab ini, tuan, saya yakin tidak akan ada pertelingkahan, perbalahan antara adik-beradik. Sebab apa? Sebab adab-adab ini terpelihara dengan baik. Ini dinamakan akhlak. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahmi antara keluarganya. Tuan-tuan dan puan, penting kekeluargaan ini kerana ia asas kepada kebahagiaan kedua ibu bapa. Yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, buat baik dengan ibu bapa. Nak buat baik dengan ibu bapa ini tak lain dan tak bukan buat baiklah sesama anak beranak, buat baiklah sesama adik beradik, kerana ia akan menggembirakan hati kedua ibu bapa. Para penonton yang dikasihi sekalian, adab yang pertama yang perlu kita ambil perhatian ketika kita bersama dengan adik-beradik, pertama, pastikan kita sentiasa berhubung dengan adik-beradik kita menerusi WhatsApp group, menerusi SMS, menerusi talian telefon, sebab ini sangat penting, tuan-tuan. Kita selalu berbicara, bersembang dalam grup WhatsApp pejabat, grup WhatsApp futsal, grup WhatsApp badminton dan macam-macam lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan, grup WhatsApp adik-beradik ni sunyi sepi. Bahkan semua serius. Tak ada nak tanya khabar, tak ada nak tanya makan ke tidak, tak ada tanya bila nak balik kampung, tak ada langsung. Bahkan kita sepatutnya tuan-tuan dan puan wujudkan kegembiraan dalam grup WhatsApp adik-beradik tu. Ada gurau senda, ada buat lawak, adalah macam-macam. Kalau mak bapak kita ada, lagi happy dia orang. Dia tengok anak beranak ni hidup, perbincangan dia. Tuan-tuan dan puan, kena ada hubungan secara maya antara adik-beradik. Itu yang pertama. Adab yang kedua, tuan-tuan, kena rancang percutian adik-beradik.
Kalau ada rezeki tuan-tuan, rancang percutian. Percutian ni jangan duk fikir nak pergi ke China, pergi ke India, pergi ke Pakistan, pergi ke negara-negara yang jauh yang memerlukan kos yang besar. Cukup kita mengatur percutian balik kampung. Tu dia. Balik kampung tanam jagung. Silap. Balik kampung tanam jagung buat apa? Balik kampung bertemu dengan family. Janganlah pula yang ni nak balik, yang ni pula kata I tak nak balik lah dia ni. Kalau yang ni balik, I tak nak balik. Jangan. Kita kena ada kesepakatan. Percayalah tuan-tuan dan puan, adik-beradik yang selalu bercuti, dia akan rapat. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau boleh rancang percutian agar kita dapat meneruskan kasih sayang antara adik-beradik. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, adab adik-beradik ini saling hormat menghormati. Abang menghormati adik yang muda. Yang muda menghormati abang yang tua. Saling hormat menghormati. Janganlah dalam adik-beradik nak tunjuk pangkat juga. Saya pemimpin negara. Saya pangkat besar. Saya. Kalau duk main awak punya pangkat, dalam adik-beradik pun awak main pangkat, habis. Awak kena ingat, adik-beradik ni lah yang tengok awak daripada kecil sampai besar. Sama-sama tak berpakaian. Sama-sama pakai lampin. Zaman moden sikit, sama-sama pakai, orang kata apa? Pampers. Tuan-tuan dan puan, kalau adik-beradik pun kita nak berkira, dengan adik-beradik pun nak menunjuk, dengan adik-beradik pun nak guna pangkat yang kita ada, alamatnya tuan-tuan puan-puan, kita ini jenis manusia yang tidak sedar diuntung. Allah dah bagi peluang kita ini ada pangkat, patutnya dengan pangkat kita ini mengeratkan silaturahmi adik-beradik. Jadi kita kena saling hormat menghormati. Abang hormat adik yang kecil, adik yang kecil menghormati abang yang lebih tua. Adik yang kecil pun jangan kadang-kadang menyombong tak tahu pasal. Dahlah awak tu kecil, dahlah awak tu masih muda, tapi awak nak arah abang-abang awak, nak arah kakak-kakak awak, tak boleh. Kita sebagai adik yang kecil banyak minta pandangan. Bang, macam mana ni bang? Kakak, macam mana kak? Kita nak buat begini. Bincang dalam grup macam saya katakan tadi. Dalam alam maya, bincang elok-elok. Nanti abang kata, ginilah adik. Adik yang lebih tahu tentang ni. Cuba adik bagi pandangan sikit dan adik bagi keputusan. Kadang-kadang abang pun minta pandangan adik. Ini kalau dapat buat macam ni tuan-tuan, hebat. Tu, adik-beradik yang hebat, yang sentiasa berbincang dan saling hormat menghormati. Yang keempat, adab yang penting bila kita bersama dengan adik-beradik ni tuan-tuan, jangan sekali-kali membeza-bezakan antara A dengan B. Maksudnya, jangan membanding-bandingkan antara adik-beradik. Jangan kata abang ni bagus, abang ni tak bagus. Kakak ni bagus, kakak ni tak bagus. Adik ni bagus, adik ni tak bagus. Jangan. Jangan sekali-kali tuan-tuan perempuan buat macam tu. Bila ada sifat banding-membanding, percayalah tuan-tuan perempuan, akan bermulalah kehancuran rumah tangga mereka. Sebab yang ni akan terasa hati, yang ni akan nak marah, yang ni akan jadi benci, yang ni akan jadi tak puas hati, jealous dan sebagainya. Jadi jangan ada banding-membanding. Semua orang ada kelebihan masing-masing, keistimewaan masing-masing. Tonton yang dikasihi sekalian, adab yang kelima apabila kita bersama dengan adik-beradik, khususnya adik-beradik yang telah berkahwin, tolong jangan membanding-bandingkan kakak atau abang ipar. Tadi nombor 4, jangan membanding-bandingkan adik-beradik. Nombor 5 ni, jangan membanding-bandingkan ipar duai. Itu penting. Sebab kakak ipar kita tu isteri kepada abang kita. Abang ipar kita tu suami kepada kakak kita. So kita ni duk banding-bandingkan antara satu sama lain. Kita bandingkan ipar duai, abang ipar kakak ipar ni. Tapi yang terasa hati ni tuan-tuan puan, abang kita, kakak kita, adik kita, tolong jangan. Layan semua kakak ipar sama. Layan semua abang ipar sama. Layan semua adik ipar sama. Jangan ada rasa nak kata ini yang paling bagus, ini yang paling baik. Letak pula dalam WhatsApp group, itu yang ada yang left group tu.
Dah left group. Dia kata okey, yang baik tu duduk dengan yang tu. Buat apa kita orang nak duduk lagi dalam group ni? Duk puji dia, dah kawan dengan dia. Kita left. Daripada 5 tinggal 2. Adik dengan abang ipar ataupun kakak ipar tadi. Habis. Bergaduh adik-beradik. Tolong jangan libatkan ipar duai dalam rumah tangga ini sampai rumah tangga kita rosak. Sampai adik-beradik kita porak-poranda. Kita patut fokus. Dengan adik-beradik, jangan banding-membanding. Itu adab yang keempat. Adab yang kelima, jangan banding-membanding ipar duai. Itu kena ingat tuan-tuan dan puan. Itu kadang-kadang boleh punca kepada bergaduh adik-beradik. Yang keenam, tuan-tuan dan puan, adab yang kita kena ambil perhatian apabila kita bersama dengan adik-beradik ni, tuan-tuan dan puan, jangan berkira. Jangan berkira. Kan tadi saya bagi tahu, antara adabnya kita kena berkumpul, buat percutian. Jangan berkira bila kita balik kampung, dah tahu kita berkumpul, jangan berkira sangat. Bila balik kampung, okey, abang dah beli nasi, adik belilah lauk. Kan? Gili-gili lah, sama-sama. Yang ni beli lauk ayam, abang tu beli lauk ikan, abang ni beli lauk telur. Sama-sama tuan-tuan, jangan perlekeh antara satu sama lain. Abang tu beli ikan siakap besar, yalah abang sulung, duit banyak. Mari adik yang bungsu ni baru nak start kerja, beli telur rebus 3 biji. Dah tak, biarlah, ambil makan. Kalau orang Kelantan lagi, telur tu sangat berharga. Ambil telur tu, buka telur 3 biji tu yang telah direbus, letak dalam budu, makan dengan budu. Wabillahi taufik, sangat sedap. Tengok tuan-tuan puan, saling, orang kata apa, saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi adab ini penting, jangan berkira sangat. Adab ke-6 ni, jangan berkira. Kenapa saya kata adab yang ke-6 ni jangan berkira? Sebab ada orang berkira, tuan-tuan. Balik bertemu adik-beradik, berkira lah, nak makan pun berkira. Beli apa kan, dekat ada setengah-setengah kampung tu terkenal dengan dengan jagung bakar. Dia ni nak makan jagung bakar. Dia bawa isteri dia, bawa anak dia atau bawa suami dia, bawa anak dia pergi ke warung jagung bakar, beli jagung bakar untuk anak beranak 4-5 orang. Lepas tu bawa balik makan depan anak beranak yang lain, adik-beradik yang lain, sepupu sepapat yang lain, depan depan anak saudara yang lain, tanpa kita beli yang lain. Bayangkan macam mana perasaan orang lain. Macam mana perasaan lain? Orang lain tu tengok, makan seorang. Ada pula yang tak mampu, kata sedapnya. Kata tak apalah, nanti mak beli kat pasar, mak masak sendiri, mak buat sendiri, mak bakar sendiri. Tuan-tuan, dah tak bagus tu. Kalau nak makan, betul-betul kau nak makan tapi malas nak beli banyak-banyak bawa balik rumah, atau kedekut lah bahasa mudahnya, makan dekat kedai tu. Jangan bawa balik rumah. Tapi yang terbaik adab yang Islam ajar, yang ke-6 ni, balik bawa banyak-banyak, makan ramai-ramai. Kalau anak beranak ada 20 orang, nak beli 20 tak mampu, beli 10, potong. Untung 3. Tak apa, yang penting sikit sama sikit, banyak sama banyak. Itu yang kita pegang. Tapi masalah kita ni kedekut, berkira. Kita bawa lauk, ada adik tak bawa lauk. Alah, jangan duk berkira sangatlah. Jangan sampai tengah-tengah makan, tengah-tengah sedap makan ni. Sedap ke? Cik, saja angkat suara. Sedap ke? Sedap lah akak masak. Memanglah aku yang beli lauk. Engkau apa? Sudah. Kalau macam tu, punca perbalahan akan bermula. So, adab yang ke-6, pastikan jangan berkira. Adab yang ke-7, tuan-tuan dan puan, jangan bergaduh di hadapan adik-beradik yang lain. Kalau nak bergaduh, nak berbincang atau bertelagah, kalau berdua tu bergaduh, pergi lain. Bergaduh kat mana? Bergaduh dekat dalam bilik. Bincanglah kamu. Nak bertekak ke, nak bertelagah ke, nak berbincang secara kasar ke, semua dalam bilik. Jangan buat di khalayak ramai. Ini bergaduh kat mana? Ruang tamu. Dia bertelagah, gang, bertekak-tekak di ruang tamu. Dia nak tegur adik dia, nak tegur abang dia kat ruang tamu, angkat suara, yang tu pun angkat suara. Dah semua orang tengok. Adik-beradik yang patutnya 2 orang dia tahu, lah kali satu kampung tahu. Asalnya anak saudara tak tahu, jadi anak saudara tahu.
Cucu tak tahu, cucu tahu. Allah, habis semua tahu bang. Jadi macam mana kalau nak bergaduh pun, marah tak puas hati pun, tarik abang tu, tarik adik tu, tarik kakak tu, masuk bilik. Masuk bilik, bincang dalam bilik. Jangan punca kita tu tuan-tuan perempuan, habis adik-beradik jadi bergaduh. Sebab bila dah ramai-ramai, dia akan ada puak A dan ada puak B. Ada penyokong A, penyokong B. Dah jadi macam geng politik dah. Sama. Dalam keluarga ni pun ada politik. Dalam adik-beradik ni pun ada politik dia. Jadi jangan bertekak, jangan bergaduh di khalayak ramai atau di hadapan adik-beradik ataupun keluarga yang ramai itu. Tolonglah jaga tuan-tuan perempuan. Ini penting. Ini adab yang ketujuh. Ya tuan-tuan perempuan, cuba kita amalkan. Adab yang ke-8, apabila kita bersama dengan adik-beradik ni tuan-tuan perempuan, ya, banyakkan kita saling menasihati antara satu sama lain. Sebab Nabi dah bagi tahu ad-dinun nasihah. Agama itu terbina atas nasihat. Hebatnya adik-beradik ni apabila sentiasa ingat memperingati antara satu sama lain. Duduk, dia tak bergaduh. Selalu saling menasihati. Abang nasihat adik-adik, adik-adik bagi nasihat juga untuk abang-abang. Mak bapak ada, mak bapak pun bagi nasihat untuk semua. Ya Allah, hebatnya kalau ada keluarga macam tu. Dia akan jadi sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan untuk suami isteri je. Ayat tu, sakinah, mawaddah dan rahmah untuk adik-beradik juga tuan-tuan perempuan. Sungguh saya cakap. Percayalah. Bila kita ni saling ingat memperingati, saling hormat menghormati, saling nasihat menasihati, ini yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ke-9, pastikan tuan-tuan perempuan kalau boleh bila balik ramai-ramai berkumpul ramai-ramai adik-beradik tu solatlah berjemaah. Abang sulung jadi imam ataupun abang ipar yang paling sulung jadi imam. Ataupun ada dalam kalangan adik-beradik yang pandai Al-Quran, pandai baca Quran dengan sedap, dia jadi imam, semua pakat jadi makmum dia. Ya Allah tuan-tuan, ini cukup hebat apabila solat berjemaah wujud dalam kalangan adik-beradik kita. Jangan kita sia-siakan tuan-tuan perempuan. Inilah masa untuk kita mengeratkan suatu rahmi antara adik-beradik agar kita termasuk daripada orang yang disayangi Allah, disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang dikasihi sekalian, sedar tak sedar, dah 9 adab kita bicarakan mengenai adab bersama adik-beradik. Adab yang terakhir yang kita kena ambil perhatian, tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasihi sekalian, jangan khianati kepercayaan adik-beradik. Adab yang ke-10 ni. Jangan khianati kepercayaan adik-beradik. Apa maksudnya tu? Tuan-tuan, kalau kita pinjam duit adik atau duit abang atau duit kakak, tolong bayar balik. Jangan sekali-kali pinjam dan tak bayar. Mereka percaya kita sebab kita adik-beradik dia. Jangan kita ni dah orang kata apa diberi pinjam duit tapi kita tak jaga. Tolong. Orang macam ni dia telah merosakkan kepercayaan adik-beradik. Itu sebabnya saya cukup jaga. Kalau pinjam, saya akan bayar pada masa dia. Kalau adik-beradik pinjam, diorang pun tahu kena bayar pada masa yang telah ditetapkan. Selalunya diorang akan bayar sebelum agar hubungan silaturahmi adik-beradik itu kekal. Jadi tidak adalah perbincangan antara adik-beradik, kau jangan bagi dia tu, dia tu duit kita dah sapu macam tu je. Apa dia ingat ni kita ni bank ke? Main cocok keluar duit je. Jadi bila dah macam tu dia tak happy. Tak happy. Jangan rosakkan kepercayaan dengan mengumpat di belakang. Jangan. Ini juga rosak kita. Jangan rosakkan kepercayaan adik-beradik. Kita cakap depan. Nasihat depan. Nak tegur kat depan. Jangan main cakap belakang. Kalau cakap belakang ni bahaya. Silat air bulan dia pecah. Bila pecah tuan-tuan, kita tak tahu dalam ramai-ramai adik-beradik tu ada yang mulut lembik dia panggil. Keluar. Terkeluar apa yang disembangkan kat belakang. Habis lah tuan-tuan. Dia akan merosakkan kepercayaan abang atau kakak adik kepada orang tersebut. Habis. Bila seorang dah tak dipercayai, maka dia akan melarat dan melarat. Sebab itu tuan-tuan, dalam menjaga keharmonian adik-beradik ini,
10 adab ini perlu dijaga dan dipelihara. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba tinggalkan adab-adab ni. Cuba tinggal sebahagian daripada adab-adab ini. Cuba tinggal sikit daripada adab-adab ini. Percayalah tuan-tuan dan puan, akan ada pertelingkahan dalam kalangan adik-beradik. Tuan-tuan, benda ni nampak simple. Tapi kalau silat hari bulan, pergaduhan dia lama bang. Saya pernah jumpa bergaduh adik-beradik ni habis sampai keturunan. Yang bergaduh ni atuk dengan nenek. Cicit pun bergaduh juga tuan-tuan. Dipanggil pergaduhan keturunan. Mewarisi pergaduhan keturunan. Aduh. Kenapa tak baik dengan si A? Oh ni tak boleh. Ni cucu Pak Mael. Siapa cucu Pak Mael tu? Pak Mael ni adalah abang kepada Pak Dolah. Lepas tu, apa masalah dia? Pak Dolah dengan Pak Mael tak bertegur dah lama. Anak Pak Mael dengan Pak Dolah tak bertegur antara satu sama lain. Ni cucu Pak Mael dengan cucu Pak Dolah juga tak bertegur. Ini mesti diteruskan prinsip perbalahan seumur hidup. Woi, neraka tempat awak buat macam tu. Jangan menyebabkan perbalahan sampai bawa kepada perpecahan selama-lamanya. Jangan main-main tuan-tuan. Ini benda yang sangat penting. Ambil perhatian. Jadi jangan putuskan silaturahmi, jangan putuskan kasih sayang, teruskan menjaga kasih sayang antara adik-beradik, sebab inilah hasil daripada usaha kedua ibu bapa kita mendidik dan membesarkan kita. Jagalah amanah ini. Inilah yang disukai oleh kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.